Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat sidang jemaah yang saya kasihi sekalian di Surau Al-Amin, Bandar Tun Hussein On, mudah-mudahan sentiasa berada di dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bertemu ataupun diberi kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu dalam siri pengajian kitab kita yang kita buat secara maya ataupun secara online. Kita masih membicarakan bab yang ke-20 pada membicarakan mengenai kelebihan istighfar. Jadi insya-Allah tajuk secara khususnya di dalam bab ini ialah kesedihan dan kedukaan itu sebagai kafarah. Ini tajuk yang akan kita bincangkan secara terperinci di dalam tajuk besarnya, iaitu istighfar. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita tahu, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asarra man istighfara wa in 'ada fil yaumi 70 marrah." Atau kama qala, tidak mengekalilah atas dosa, kata baginda, yang meminta ampun dan jika kembali ia di atas dosa itu 70 kali sekalipun. Apa kata Nabi yang kita faham pada hadis ni? Satu orang yang buat dosa, walaupun dosanya itu sebanyak 70 kali sekalipun, dosa yang sama berulang-ulang kali, namun dia mendatangkan dosa itu dengan istighfar, dia bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa tersebut, pasti kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan. Cuma tuan-tuan, ini nak menceritakan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah itu rahmatnya luas, namun kita sebagai makhluk, sebagai makhluk yang ada akal, sebagai makhluk yang telah mengetahui akan larangan-larangan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita sama-sama elakkan daripada terjebak dengan dosa yang berpanjangan. Dosa ni tuan-tuan, jangan kita pandang remeh, walaupun sekecil-kecil dosa. Ada satu kisah yang masyhur, kisah yang berlaku kepada Barshisyah. Barshisyah ni satu hari dia dipaksa untuk melakukan salah satu daripada 3 dosa, iaitu dia disuruh sama ada untuk membunuh, sama ada untuk berzina, sama ada untuk minum arak. Maka Barshisyah kata, bunuh ni berat dosa dia, minum arak pun berat dosa dia, tak apalah, aku ambil dosa yang kecil sikit lah, dosa minum arak. Maka dia minum arak, tuan-tuan. Kesan daripada minum arak, dia pun mabuk. Bila dia mabuk, tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia berzina. Lepas dia berzina, wanita itu mengandung, lalu dia membunuh. Dan lebih dahsyat sekali, akhirnya apabila dijatuhkan hukuman bunuh ke atas Barshisyah, dia telah murtad ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kesan dia, tuan-tuan? Bila mana memandang remeh kepada satu-satu dosa, maka dosa itu sebenarnya akan menjadi petaka kepada kita. Maknanya tak kira dosa tu kecil, dosa tu besar, kita cuba untuk mengelakkan daripada terjebak dengan dosa, ketagih dengan dosa, dan akhirnya kita tak rasa apa-apa dengan dosa yang kita buat. Kita rasa syok je, kita rasa macam tak salah je. Maka ini adalah perkara yang bahaya, tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, arak merupakan ibu bagi segala maksiat. Nampak dengan kesan arak tadi, mula punca daripada minum arak, kemudian berzina, kemudian akhirnya membunuh. Maka jangan pandang remeh dengan dosa, begitu juga jangan pandang remeh dengan kebaikan. Kebaikan ni kita kena buat, walaupun sekecil-kecil kebaikan, walaupun dengan hanya membaca surah Al-Ikhlas,
walaupun dengan hanya bersedekah mungkin RM1, walaupun dengan hanya beristighfar sekali, pasti ada rahmat di sebalik setiap apa yang kita lakukan. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, dan bila mana kita nak lintas titian sirat nanti tuan-tuan, masa yang diambil ialah selama 1500 tahun akhirat. Bukan 1500 tahun dunia tuan-tuan. 1500 tahun akhirat. Satu hari akhirat, kan kalau kita nisbahkan dengan ilmu dunia ini ataupun masa dunia ini, 1000 tahun tuan-tuan, kalilah dengan 1500, kalilah dengan, kalau kita kata hari ada 360 hari, kalilah dengan 1050 tahun tuan-tuan. Allahu Akbar. Lamanya masa satu orang itu nak lintas titian sirat. Maka jangan kita pandang remeh kebaikan. Sebab apa? Kemungkinan satu orang ni bila dia lintas titian sirat yang tempohnya tadi dah 1500 tahun akhirat, tinggal lagi selangkah sahaja, dan untuk dia lepas masuk syurga, tiba-tiba kakinya itu hampir-hampir tergelincir nak jatuh masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datanglah amalan sedekah dia, mungkin 10 sen, mungkin RM1, kan, yang menolak dia ataupun yang membantu dia untuk melangkah dengan selangkah lagi nak masuk syurga. Maka itu merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kan, ada satu orang ahli ibadah yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Mereka ni hidupnya, usianya panjang-panjang. Satu ketika dia ni dihisap, diceritakan oleh Nabi bagaimana dia dihisap untuk dimasukkan ke dalam rahmat Allah, masuk dalam syurga Allah dengan rahmatnya, tidak dengan ibadahnya. Dia buat ibadah 500 tahun, tetapi Allah masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah, tanpa melihat sedikit pun kepada ibadah dia. Maka dia tak puas hati tuan-tuan, dan dia kata, mana boleh macam ni, aku dah beribadah 500 tahun, kenapa tak tengok ibadah yang aku buat walaupun sedikit, kan? Aku ni dihisap dengan ibadahku, bukan dengan rahmatmu ya Allah. Maka Allah arahkan malaikat, tak apa kalau begitu, timbanglah dia punya amal. Bila timbang amal dia tuan-tuan, Allahu Akbar, tak layak pun nak dapatkan syurga Allah, kan? Tak layak pun nak dapatkan rahmat Allah, tak layak pun nak dapat pemberian Allah. Malaikat kata, ibadah 500 tahun yang kamu buat itu, kan, baru kamu membalas satu biji mata, nikmat satu biji mata yang Allah kurniakan kepada kamu. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, dan di samping kita buat kebaikan, di samping kita mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Raja, kan, takwa ini kata ulama, bainal khaufi war raja. Iman dan takwa itu di antara ketakutan dan pengharapan. Takutnya takut di mana? Takut, kan, nak lakukan kemungkaran, takut nak ingkar perintah Allah. Khauf war raja. Dan raja ini ialah mengharapkan belas pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taufik ini benda yang kita boleh usahakan tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengar penceramah-penceramah, kan, ramai yang menyebut tentang taufik wal hidayah. Taufik ni apa dia? Taufik ini benda yang kita mungkin boleh usahakan, kan? Maknanya kita usahakan untuk kunci jam, dan kunci jam loceng untuk kita bangun pagi sembahyang subuh. Kita mungkin boleh usahakan untuk bersahur, untuk kita berpuasa pada hari-hari yang kita nak puasa sunat. Namun hidayah ataupun yang menggerakkan kekuatan untuk kita bangun itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai tuan-tuan, kan, orang yang faham mengenai agama, yang faham mengenai suruhan dan perintah agama, tetapi tidak ada diberikan hidayah, kekuatan untuk amalkan agama. Kan ada satu orang Habib, saya lupa nama Habib tersebut, saya lihat video dia, bagaimana satu ketika beliau ni berjumpa dengan satu orang wanita warga Jerman tuan-tuan. Masya Allah, wanita warga Jerman ni, dia telah hafaz Al-Quran, dan dia telah hafaz Bukhari, dia telah hafaz kitab Al-Um, kan, kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, hafaz tuan-tuan. Bukan kita kata faham begitu-begitu saja, dia hafaz, dan dia dikurniakan sebagai hifzun nazar, maknanya dia tengok je lekat apa yang dia hafaz tadi. Namun tuan-tuan, dia merupakan pensyarah, profesor, kan, di sebuah universiti di Europe sana, di barat sana, tetapi dia tak diberikan hidayah tuan-tuan. Quran ni cair di mulut, hadis ni berpuluh-puluh ribu dia hafal tuan-tuan. Bukan hafal dengan hafal biasa, hafal dengan sanad lagi, kan, daripada siapa kepada siapa dia hafal. Ni satu orang wanita, saya lupa nama dia. Wanita tersebut
tetapi akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, menguasai Al-Quran. Maka Habib ni tanya, kenapa engkau ni menguasai Al-Quran lebih hebat daripada orang Islam, kenapa engkau tidak nak masuk Islam? Dia kata, aku belum rasa nak masuk Islam, kan, aku belum rasa nak duduk dalam Islam, kata wanita tadi. Akhirnya bila mana dia mati, tuan-tuan, kan, usia dia 90 lebih, dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata faham dia lagi daripada kita, tuan-tuan, kan. Dia hafal Quran lebih banyak daripada kita. Dia hafal, kan, Sahih Bukhari, dia hafal kitab Imam Asy-Syafi'i, namun Allah tak berikan hidayah kepada dia untuk mengamalkan Islam. Maka dia akhirnya mati dalam keadaan, kan, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekufurannya, wa iyazubillah. Begitu juga pak saudara Nabi yang kita tahu cerita dia, Abu Talib, satu orang yang sangat mempertahankan Nabi di dalam dakwah, dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pilih Abu Talib untuk mati sebagai seorang yang Islam, untuk mati sebagai seorang Muslim. Begitu juga tuan-tuan rahmati oleh Allah, ayah kepada Nabi Ibrahim, kan, ayah kepada Nabi Ibrahim, anaknya seorang Nabi, tetapi Allah tidak pilih Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu untuk masuk dalam Islam. Begitu juga isteri Nabi Nuh dan anaknya, begitu juga dengan kaum Nabi Lut, ahli keluarganya, kerana tidak memperolehi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, seandainya Allah berikan kekuatan, hidayah, taufik dan hidayah kepada kita, doa banyak-banyak, moga taufik dan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala pertahankan, kekalkan, istiqamahkan ia di dalam diri kita selama-lamanya dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Takut-takut kita berubah hingga akhirnya, wa iyazubillahi min zalik. Baik, itu yang pertama, tuan-tuan, ya. Nabi bagi tahu apa tadi? Tidak mengekalilah satu orang melakukan dosa walaupun sebanyak 70 kali, namun dia istighfar, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keampunannya kepada orang yang beristighfar tadi. Namun tuan-tuan rahmati oleh Allah, orang kalau buat dosa dengan kejahilan dia ringan sikit berbanding dengan orang yang buat dosa dengan ilmu yang dia ada. Kan, satu orang dia tahu benda tu haram, satu orang dia memang tahu dengan dalil, kan, minum arak tu haram tapi dia minum juga. Dia tahu dengan dalil, kan, berzina tu haram tapi dia berzina juga. Maka orang-orang ini seandainya dia tidak diberikan keampunan, tidak sempat dia istighfar di atas dosa dia, azab dia, tuan-tuan, lebih lagi daripada orang-orang yang melakukan dosa dalam keadaan jahil. Orang yang buat dosa dalam keadaan jahil tadi, dia disalahkan juga di atas kejahilan dia. Kenapa engkau tak pergi belajar? Kenapa engkau tak pergi menuntut ilmu? Kenapa engkau tak pergi cari orang yang boleh menunjukkan engkau jalan yang benar? Dia pun dipersalahkan juga, tetapi lebihlah ringan berbanding dengan orang yang tahu, kan, baca kitab, duk dengar pengajian, duk dengar kuliah ceramah dan sebagainya, namun melakukan dosa juga, tuan-tuan. Ini lebih berat berbanding dengan orang yang jahil dalam keadaan dia melakukan dosa. Ada satu lagi dosa, tuan-tuan, dosa orang yang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit saya nak sentuh bab munafik ni, tuan-tuan. Munafik ni ada dua. Munafik ni ada dua. Pertama, munafik i'tiqadi, yang kedua munafik a'mali. Munafik i'tiqadi ni disebutkan oleh ulama bahawa dia hanya wujud di zaman Nabi SAW. Dan diwujud di zaman Rasulullah SAW, sehingga kan ada satu orang sahabat yang Rasulullah taklifkan dia, berikan tanggungjawab kepada dia untuk menjadi penyimpan rahsia Nabi mengenai orang-orang munafik yang terdapat di Madinah. Sahabat ni Huzaifah Al-Yamani, tuan-tuan, dia ni penyimpan rahsia Nabi. Namun sahabat ni dia tetap teguh, tetap utuh dengan berpegang kepada rahsia Rasulullah. Maka dia tidak bocorkan siapa munafik tersebut hingga walaupun Rasulullah telah meninggal dunia. Pernah satu ketika Sayyidina Umar datang kepada Huzaifah, tanya, dia kata, aku tidak akan bagi tahu kerana ia merupakan amanah rahsia yang Nabi suruh aku jaga. Maka Rasulullah dan Huzaifah Al-Yamani sahaja yang mengetahui siapa orang-orang munafik. Namun ada satu karakter munafik ini dengan jelas disebut dalam Al-Quran, iaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tegah Nabi SAW pergi ziarah ke kuburnya dan solatkan jenazah dia. Di saat Abdullah bin Ubay bin Salul nak meninggal dunia, tuan-tuan, dikirimkan anak dia datang jumpa Rasulullah untuk minta jubah daripada Nabi SAW. Ataupun kalau kita kata dalam keadaan hari ini nak tabarruk, ambil berkat dengan jubah Nabi SAW agar jubah itu nanti boleh ditutupkan ke atas jenazah dia.
Di saat anak dia datang, Rasulullah pun tanggalkan jubah baginda dan diserahkan pada anaknya. Maka sahabat-sahabat ada yang rasa macam tak berapa nak puas hati lah kan, sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia sangat berlaku tidak baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar kata apa dengan Rasulullah? Dia kata, untunglah kan bapa munafik dapat tutup jenazahnya dengan jubah Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa jubahku itu tidak kan dapat menghalang kemurkaan Allah ke atas Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang Rasulullah buat bukan sebab kan Rasulullah kesihan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Di saat dia nak mati, tidak kan, dia ni tetap orang munafik yang disebut sebagai innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di neraka paling dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Munafik i'tiqadi, munafik dari sudut akidah, nampak macam Islam tetapi tidak Islam kan, ataupun kita kata apa, berpura-pura dengan Islam dia. Adapun yang ada hari ni tuan-tuan, kita panggil dia munafik juga, munafik a'mali, dari sudut amalannya sahaja munafik kan, berpura-pura dengan amal. Contohnya apa? Bila berjanji berdusta, bila diamanahkan dia khianat pada amanah tersebut, bila mana berbicara dia berbohong dengan bicara dia. Banyak lagi lah tanda-tanda orang yang munafik itu, tanda munafik a'mali. Adapun tanda munafik i'tiqadi, ulama kata wujud di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah jawab pada Sayyidina Umar apa tuan-tuan? Dia kata apa kan, aku berikan jubahku kepada Abdullah bin Ubay bukanlah kerana aku kesihankan dia, tetapi kerana nak membalas balik ihsan yang pernah dia buat kepada pak saudaraku Sayyidina Abbas. Dalam perang Uhud, Sayyidina Abbas ni mati tuan-tuan, wafat, dibunuh oleh pihak musuh. Abdullah bin Ubay bin Salul ni pernah tanggalkan jubah dia, tutup jenazah Sayyidina Abbas. Maka dia kata kerana membalas kebaikan yang pernah dia buat kepada pak saudaraku Sayyidina Abbas, maka sebab tu aku serahkan jubah ni. Bukanlah kerana aku kesihan kepada dia, dan bukanlah kerana aku menunaikan permintaan dia. Nanti orang akan menyangka bahawa aku ni dah berbaik-baik dengan orang munafik. Maka Rasulullah sebagai membalas ihsan Abdullah bin Ubay bin Salul di atas kebaikan yang pernah dia buat kepada pak saudara Nabi. Ibaratnya macam kosong-kosong lah kan, kau dulu dah tolong pak saudara aku, hari ni aku tolong kau, ambil lah. Kau dah tak ada pakaian nak pakai di saat kau nak mati, ambil pakaian ni sebagai ganti di atas apa engkau telah berikan kepada pak saudaraku Sayyidina Abbas. Sebab itu cerita dia tuan-tuan, bukan sebab permintaan Abdullah bin Ubay itu sangat yang Rasulullah nak tunaikan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW menyebut, man istaghfara ba'da az-zunubi ghafarallahu lahu fahuwa lahu kaffarah. Barang siapa yang meminta ampun kemudian daripada buat dosa, lepas buat dosa terus istighfar tuan-tuan, kan, astaghfirullahalazim kan. Maknanya kadang-kadang kita ni khilaf, kadang-kadang kita ni alpa, kadang-kadang kita ni tersilap kan, dah tahu dah benda tu dosa tapi terbuat juga tuan-tuan. Kadang-kadang kan kita buka telefon, terklik kan pada satu-satu gambar yang mungkin tak bagus untuk kita lihat kan. Tahulah kita bukan nak tengok, tetapi terklik pada gambar tersebut, cepat-cepat kita padamkan dan kita istighfar kepada Allah. Dan orang yang minta ampun dengan kadar segera pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia tersilap kan, ataupun terlupa dengan dosa yang dia buat. Tapi kalau sengaja tuan-tuan ya, contoh kan, ada wanita ajnabi lalu depan kita, kita tutup muka, kita tutup mata, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, itu duk memainkan istighfar tuan-tuan kan, duk mempermain-mainkan istighfar. Ini betul-betul kita tersilap. Sebab tu kalau kita lihat tuan-tuan ya, hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa baginda sendiri beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 70 kali dalam satu riwayat dan 100 kali dalam satu riwayat. Istighfar atas apa tuan-tuan? Khilaf i'tiqadi. Saya dah sebut dah mungkin perkara ni. Khilaf i'tiqadi, terkhilaf di dalam membuat pertimbangan antara perkara yang baik dan yang lebih baik. Bukan Nabi, dia punya pertimbangan bukan yang baik dengan yang buruk kan, baik dengan yang lebih baik. Itu jadikan istighfar. Kita ni biasa pertimbangan kita silap antara yang baik dengan yang buruk tuan-tuan ya. Jarang kita nak yang baik dengan yang lebih baik. Tapi Nabi yang baik dengan lebih baik itu Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah, dalam satu riwayat yang lain disebut apabila banyaknya dosa hendaklah dia memohon ampun dengan istighfar. Dan dalam satu riwayat yang lain bagi tahu apabila banyaknya dosa kamu, kata baginda, maka hendaklah mendoakan ia dengan istighfar. Maka istighfar ni selain, saya dah sebut dah mungkin, selain dengan kita mungkin boleh solat taubat, selain dengan mungkin kita memperbanyakkan amalan,
Selain dengan mungkin kita meninggalkan dosa tadi, perlu juga kita berdoa, ya Allah, kurniakan aku taubatan nasuha, kan, sebelum kematianku, ya Allah. Kurniakan rezeki kepadaku untuk bertaubat, ya Allah, sebelum aku menghembuskan nafas yang terakhir. Ni kita takut-takut tuan-tuan, kita tengah buat benda dosa, kita tengah bergelumang dengan satu-satu perkara yang Allah Ta'ala tak redha kita buat, tiba-tiba kita mati tuan-tuan, kan, mati duk sakit jantung, duk tengok TV, kan, cerita-cerita yang tak baik, tiba-tiba tarik dek malaikat, sentap dek malaikat nyawa kita tuan-tuan, wa'iyyazubillahi min zalik, kan, akhirnya masuk kubur, azab di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit tuan-tuan, lari daripada tajuk istighfar ni, cerita bab azab kubur tuan-tuan, ya. Diceritakan daripada Maulana, kan, Maulana Husnul Nizam, dia kata apa, satu ketika datang satu orang Arab, kan, berziarah, jumpa dengan Maulana. Arab ni tadi dia dalam keadaan cacat, tidak ada kaki tuan-tuan. Jadi Maulana duduk sembang. Biasanya orang Malaysia ni bila tak ada kaki kecil manis tuan-tuan, kan. Orang Arab ni, Maulana pun tanya, apa yang menyebabkan tuan diuji dengan sedemikian, mana tak ada kaki ni. Arab tu pun bagi tahu cerita ni tuan-tuan. Arab ni Arab UAE. Arab tu kata, satu ketika aku ni duduk di kampung, kan, duduk kacau unta tu naik minyak. Kan, kita biasa dengar lembu naik minyak tuan-tuan, unta pun naik minyak. Unta ni naik minyak tuan-tuan, kalau dia marah lebih dahsyat daripada lembu. Dia punya marah, dia akan gigit orang tu sampai dia boleh bunuh tuan dia sendiri tuan-tuan. Dan dia boleh bunuh tuan dia sendiri, dia gigit, dia henyak. Dia binatang yang besar, kita panggil dia traktor padang pasir, kan. Traktor padang pasir. Maka dia boleh bunuh walaupun tuan dia sendiri tuan-tuan. Maka kalau dia naik minyak, maka Arab ni tadi, kan, saat tu dia duduk berhampiran dengan unta yang sedang naik minyak. Mungkin dia kacau unta tadi, maka unta tu kejar dia tuan-tuan, kejar hingga akhirnya dia sampai ke kawasan perkuburan. Tak ada tempat dah nak lari, tiba-tiba nampak ada lubang, kan, dalam kawasan perkuburan tersebut. Dia terjun dalam lubang tersebut. Dalam lubang tersebut tuan-tuan, kan, ada 2 ekor binatang bisa. Yang seekor tu kalajengking, seekor tu ular, kan, ular kubur lah. Maka bila dia masuk, binatang tu pun larilah keluar. Maka dia pun kata kepada diri dia, legalah, selamat sekejap, kan, aku duduk dalam lubang ni. Tiba-tiba dia dengar unta tu diam. Sebelum tu bising kat atas, kan, bising bunyi unta lah dekat atas tu. Tapi bila dia dengar unta dah senyap, apa cerita dengan unta aku kat atas, senyap je. Dia pun keluar daripada lubang kubur tadi tuan-tuan. Tengok unta dia dah terbaring, kan, tengok unta dia telah terbaring. Maka dia nak dekat, takut unta tu buat pengsan ke, kan, takut unta tu bila dia kuis nanti unta tu sedar naik minyak semula. Maka apa dia buat, dia pergi kuis dengan kaki dia, kan, dia kuis badan unta dengan kaki dia. Alangkah terkejutnya tuan-tuan, unta yang tadi gagah, unta yang besar tadi, bila dia pijak tuan-tuan, tinggal kulit sahaja, kan, tinggal kulit sahaja, dagingnya telah reput ataupun terbakar dalam kulit tersebut. Maka dia tunjal dengan kaki dia, ataupun kita kata dia pijak, rompong, orang faham kata rompong, kosong, tak ada daging. Terkenalah salah satu daripada tulang-tulang unta tersebut ke kaki Arab tadi, hingga cedera, luka kaki Arab ni tadi, kan. Bila bawa pergi hospital, doktor kata kau ni kena potong kaki, kalau tak potong kaki merebak menyebabkan kematian. Rupanya tuan-tuan, ular yang keluar daripada kubur tadi, dia telah sengat unta tersebut, dia telah patuk unta tersebut hingga unta tu mati tuan-tuan. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, ular ni sengat binatang yang besar tu, dan sekelip mata saja daging unta tu reput, kan, macam ibaratnya terbakar, tak ada daging. Macam mana kita tuan-tuan nak duduk dalam kubur nanti seandainya binatang-binatang bisa ni sengat kita tuan-tuan. Tak payah dia sengat tuan-tuan, cukup dengan dia sembuhkan racun, cukuplah tuan-tuan. Itulah cukup mengazabkan. Wa'iyyazubillah min zalik. Jangan duk rasa, kan, gagah sangat, jangan duk rasa hebat sangat, boleh buat dosa, kan, boleh lawan perintah Allah, boleh engkar dengan arahan dan suruhan Allah. Dalam keadaan kita dengar cerita Arab ni tadi, ni cerita betul ni tuan-tuan, cerita benar-benar berlaku, bagaimana ular kubur, kan, punya patukan menyebabkan unta tu hancur habis. Dia punya daging tinggal tulang dan kulit saja, kena pada manusia, kena potong kaki tuan-tuan. Wa'iyyazubillah min zalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi dalam hadis yang lain, al-istighfaru ya'kuluz zunuba kama ta'kulun narul hatabal yabis. Istighfar itu memakan dosa. Makna dosa kita ni akan terhapus dengan istighfar, kata Rasulullah, seperti mana, kan, api memakan kayu-kayu yang kering. Mana kalau kita ada kayu kering tuan-tuan musim panas,
Kan kalau kita sebut istilah orang berkebun, memerun, kan, dikumpulkan kayu-kayu panas, kan, di kayu-kayu kering, lalu dibakar sangat cepat. Kayu itu akan dimakan oleh api. Kan, dalam hadis yang lain disebut bagaimana daun-daun kering lagi lah, kalau kita potong rumput tuan-tuan, kita kumpulkan daun-daun kering tu untuk kita bakar, sekejap sangat kan api akan memakan daun-daun tersebut. Begitulah istighfar dengan dosa. Bila kita buat dosa tuan-tuan, cepat-cepat kita istighfar, dia akan ampunkan atau hilangkan dosa-dosa tersebut tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Dalam satu hadis yang lain tuan-tuan, disebut oleh baginda Nabi SAW, kasratul istighfari tajlibur rizqa. Dan memperbanyakkan istighfar itu akan mengundang rezeki. Maka kita muhasabah balik. Kadang-kadang rezeki kita ni sangkut tuan-tuan. Rezeki kita ni tiba-tiba pula rasa tak cukup. Rezeki kita ni pula terlalu kita kejar tuan-tuan. Kita kejar rezeki, tak habis-habis. Siang, malam, pagi, petang duk kejar rezeki, tapi tak cukup-cukup juga. Kita kena istighfar tuan-tuan. Dan istighfar banyak-banyak. Mungkin ada di antara cara kita menghasilkan rezeki itu dan tak diredai oleh Allah. Muamalat kita dengan Allah tak betul cara dia. Muamalat kita dengan jiran tetangga tak betul cara dia. Muamalat kita dengan isteri dan anak-anak tak betul cara dia tuan-tuan. Kan kita ada duit, kita ada rezeki, tapi kita tak berikan nafkah pada isteri dan anak-anak kita, maka kita punya amalan tergantung tuan-tuan. Maka kena muhasabah baliklah. Sebab tu Rasulullah bagi tahu istighfar itu ialah pengundang rezeki. Dia akan mengundang balik rezeki. Jadi kalau rezeki kita susah-susah tu, banyakkanlah istighfar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan kembali rezeki kita. Kemudian tuan-tuan, ada satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aksiru minal istighfari faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyakkan olehmu daripada istighfar, kata Rasulullah. Banyakkan istighfar, maka barang siapa memperbanyakkan daripadanya, Allah menjadikan tiap-tiap duka cita dan kesusahan itu merupakan kelepasan, dan direzekikan ia dengan seberapa banyak rezeki yang tak dapat dikira. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah dan bertawakal pada Allah, Allah gunakan rezeki daripada yang tak disangka-sangka. Ini Nabi bagi tahu, banyakkan istighfar, maka siapa yang banyak istighfar, Allah akan jadikan kesusahan, Allah akan bebaskan ia daripada kesusahan dan direzekikan ia daripada perkara yang tidak disangka-sangka. Susah pun hilang, rezeki pun datang, melimpah ruah tuan-tuan dengan istighfar. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, sikit lagi tuan-tuan, sakit dan duka cita itu merupakan kafarah kepada dosa tuan-tuan. Ada satu kisah ni tuan-tuan, saya mungkin tutup dengan kisah ni daripada Salman Al-Farisi. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya humma ni apa tuan-tuan? Bukan padi humma, humma ni demam dalam bahasa Arab. Humma tu demam. Apabila datangnya demam kepada nafsu orang mukmin. Demam ni tuan-tuan, nak makan tak selera. Makan ni kena ada nafsu boleh makan. Nak minum tak selera, nak tidur pun tak larat. Nak tidur pun duk tak lena kalau kita demam. Apatah lagi kalau nak buat dosa dan maksiat pun tak rasa seronok sebabkan demam tadi. Maka datang kepada nafsu orang mukmin, menyerukan ia ke atas roh daripada atasnya. Roh kita ni, kita hidup dengan roh tuan-tuan. Ni yang saya tunjuk pada tuan-tuan ni tangan. Tangan ni jasad. Yang gerakkan tangan ni roh. Ada roh, sebab ada roh tangan boleh bergerak. Cuba kita tengok kalau kita mati, kalau kita tidur, roh kita duk merayau tuan-tuan, duk merayau, duk pergi mimpi dan sebagainya ke tempat lain. Tangan kita tak boleh gerak. Tak boleh bergerak ketika tidur. Begitu juga orang yang meninggal dunia, kalau kita tengok kaku sebab roh dah tak ada. Mana kalau kita meninggal tuan-tuan, kita mati, jasad kita dikebumikan, dikubur, roh kita berpindah ke barzakh. Apa bukti roh ni wujud tuan-tuan? Kadang-kadang kita mimpi tuan-tuan, kita mimpi kena kejar dengan rimau. Bila kita sedar daripada kena kejar dengan rimau tuan-tuan, tiba-tiba kita rasa penat. Kita bangun tidur, kita mengah tuan-tuan. Ini tandanya apa? Roh tu keluar. Roh itu wujud. Roh itu nantilah yang akan diseksa di dalam kubur kelak. Maka dia datang kepada orang yang sakit tadi, dia kata, hai humma. Dia kata ke atas roh, maka berkatalah roh, wahai humma, wahai demam,
apa yang engkau kehendaki daripada orang mukmin. Datang kat orang mukmin ni kenapa? Kenapa engkau datangkan sakit ke atas orang mukmin? Pergilah sakit kat orang kafir. Mereka tak semayang, mereka langgar perintah Allah. Ni orang mukmin kau buat mereka sakit, kenapa? Maka jawab Humma tadi, dia kata apa? Wahai roh yang baik, dia kata roh orang mukmin, roh yang baik-baik, bahwasanya dirimu itu adalah suci. Nampak tuan-tuan, orang mukmin ni roh dia suci tuan-tuan, bersih, bercahaya kan, kesan daripada solat, kesan daripada wuduk. Sebab tu kalau kita tengok orang yang jaga solat ni tuan-tuan, wajahnya bercahaya, yang wajahnya bersinar-sinar, tak perlu nak pakai bedak, tak perlu nak berkepuh-kepuh pun muka dia, nampak nur di sebalik ibadah, kesan daripada min asalil wuduk, min asalil solah. Maka dia telah mencemar akan dirinya dengan dosa dan kesalahan. Dia mukmin tapi dia buat salah juga, dia buat dosa juga, dia buat kesilapan juga. Maka aku hendak sucikan ia, kan? Aku nak bersihkan dosa dan kesalahan tersebut. Maka roh tu tiba-tiba dia kata apa? Maka sucikanlah engkau akan ia. Diulangnya sebanyak 3 kali. Roh kita jawab, kalau begitu Humma, sucikanlah dia Humma, sucikanlah dia Humma, sucikanlah dia Humma. Roh kita pun nak disucikan tuan-tuan, kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa ni apa? Roh, kan, yang suci. Suci tu datang daripada mana? Rohani yang suci. Nak kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada rahmat Allah, kembali ke tempat asal kita iaitu syurga, kembali kepada pangkuan, kan, nenda kita Nabi Adam AS, kembali ke pangkuan nenda kita Hawa AS, kembali ke pangkuan baginda Nabi SAW, kembali ke pangkuan orang-orang yang beriman yang diredai oleh Allah, letakkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, Nabi SAW menyebut, saya tutup yang terakhir ini tuan-tuan ya. Nabi bagi tahu apa? Janganlah kamu gagahi atas segala orang sakit daripada makan dan minum, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka itu makan dan minum. Orang sakit ni kadang-kadang kita tengok dia tak berapa selera nak makan, tak berapa nak selera nak minum, kan? Dia kata tak apa kan, bagi aku air kosong je, makan pun tak apa nak selera. Yang kita khawatir tuan-tuan, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan juga kepada mereka itu dengan makan dan minum dalam keadaan kita tak sangka-sangka lah, kan? Mungkin mereka tu istighfar, mereka banyak mengingati Allah, hilang rasa lapar tuan-tuan, kan? Sebagaimana dalil akhir zaman nanti makanan tak ada tuan-tuan. Manusia dalam keadaan kelaparan, manusia dalam keadaan tak ada benda nak makan. Nabi kata istighfar, zikir, kan, ingatan kepada Allah, itulah yang akan menjadi makanan orang-orang mukmin. Orang yang asyik berzikir, asyik beribadah sehingga dia lupa untuk, kan, mencari rezeki, nak makan, nak suap nasi pun kepada mulut, kan, minum air dan suap nasi pun ke mulut dia, di atas kerana asyiknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah, habislah kita membicarakan bab istighfar. Maka sekadar itulah untuk sesi kuliah pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lihat bab yang ke-21 pada membicarakan mengenai kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni tuan-tuan amalan yang datang sebelum ibadah solat, dan amalan zikir ni juga yang akan kita buat secara berterusan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi panjang lebar huraiannya insya-Allah kita akan lihat di dalam perbincangan dan tajuk akan datang insya-Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.